Pelaburan saham ni juga dikenali sebagai pelaburan equity. Jadi kita kena tahu apa itu equity. Equity ni ialah apa yang kita miliki dalam bisnes tersebut, iaitu apa yang tinggal lepas tolak semua tanggungan dan hutang. Formulanya ialah asset tolak liability. Contohnya macam kita beli rumah, harga dia RM100,000, hutang masih ada RM90,000. Maka equity kita dalam rumah tersebut ialah RM10,000. Sama juga macam SB financing, kita buat pembiayaan sebanyak RM200,000 dan hutang masih ada RM185,000, maka equity kita pada waktu itu ialah sebanyak RM15,000. Jadi kalau dalam personal finance, kita selalu gunakan istilah net worth. Nilai harta kita selepas tolak semua hutang. Jadi memang nampak banyak kalau kita tengok jumlah harta sahaja, tapi selepas tolak hutang dan tanggungan, maka itulah sebenarnya yang kita punya. Sama juga kalau kita ini menjadi waris kepada seseorang yang telah meninggal dunia, maka walaupun hartanya nampak banyak, tapi hutang kena kira dulu, hutang kena bayar dahulu, jadi apa yang berbaki itulah yang kita terima. Jadi bila kita melabur dalam saham, maka kita bayangkan kita membeli equity seperti itu. Jadi kalau syarikat tu ada aset sebanyak 100 juta, hutang dan tanggungan ada 60 juta, maka equity yang tinggal untuk pemegang saham ialah sebanyak 40 juta. Jadi aset ini ada aset jangka masa panjang, aset jangka masa pendek. Liability pun sama, ada liability jangka masa panjang dan juga liability jangka masa pendek. Dan semua perkara ini kita dapat tengok dalam balance sheet sesebuah syarikat dan sekarang juga dikenali sebagai statement of financial position. Equity syarikat ini juga boleh jadi negatif bila hutang melebihi aset. Dan nama lain bagi equity ini juga dikenali sebagai book value. Dan ada pelabur yang ambil one step further dengan melihat bukan sahaja equity tetapi mengambil kira net tangible asset. Net tangible asset ini sama kiraannya macam equity, cuma kita tambah dengan menolak semua aset-aset yang intangible yang tidak nyata dan kita cuma ambil kira aset-aset yang tangible atau aset-aset yang nyata sahaja dalam membuat pengiraan net tangible asset itu tadi. Mengetahui equity sesebuah syarikat ini merupakan perkara yang asas dalam kita hendak membuat penilaian sesebuah syarikat. Jadi, kita bila dah tahu berapa equity dia, maka kita taklah nak melabur dalam syarikat-syarikat yang mempunyai nilai equity yang negatif, iaitu hutang yang lebih banyak daripada aset. Dan hari ini nak tengok nilai equity ataupun book value ini dah mudah, kita boleh tengok sahaja di mana-mana platform rujukan saham yang ada. Dan macam biasalah bila kita nak buat valuation, kita tak boleh tengok nilai equity sahaja atau nilai NTA sahaja atau nilai book value sahaja. Kita juga perlu tengok dengan nilai-nilai yang ada dalam income statement, nilai-nilai yang ada dalam cash flow statement. Jadi dengan memahami equity ini, maka dapatlah kita pergi kepada ratio-ratio yang lain seperti contohnya return on equity, debt to equity ratio, price to book value dan seterusnya. Jadi dengan memahami benda-benda asas seperti ini, barulah kita dapat menjadi seorang pelabur saham yang lebih baik sebab kita akan membeli syarikat-syarikat yang dikatakan kuat balance sheet dia.